Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini di astroawani.com. Pelbagai berita sebenarnya nak kita sampaikan daripada cuaca, tapi satu perkara yang saya kira juga penting untuk anda tahu, kami telah pun rangkumkan di muka hadapan astroawani.com pada hari ini. Ini beberapa berita yang mungkin anda terlepas pandang dan juga berita baru yang baru kami filekan. Salah satunya adalah saya kira anniversary ataupun ulang tahun kematian setahun kematian seorang wartawan Palestin, Shirin Abu Akleh, yang merupakan warga negara Amerika Syarikat yang telah dibunuh ketika operasi di Gaza sana, yang mana buat pertama kalinya Israel memohon maaf. Itu telah pun kami bawakan cerita mengenainya dan kami akan bawakan sebentar lagi perkembangannya sekejap sahaja lagi. Tapi kita juga ada beberapa berita lain seperti Elon Musk telah pun melantik bos baru Twitter. Dan juga fungsi masjid perlu diperkasa, itu kata pemangku Raja Perlis. Begitu juga dengan Kerajaan Pahang, pastikan pampasan setimpal dengan terbinanya ataupun dengan pembinaan ECRL. Begitu juga dengan Sukan C, pencapaian kontingen negara pada hari ke-6 amat mengecewakan, di mana Malaysia hanya meraih 25 pingat emas dengan sasaran kita 41, namun berbaki beberapa hari saja lagi. Kita akan dapatkan juga bagaimana kupasan-kupasan lebih lanjut. Dan pastinya isu pertama yang kita akan bawakan setiap hari adalah isu mengenai cuaca panas melampau dalam negara kita. Bukan saja kita sekadar nak berkongsi dengan anda, tetapi kita mahu anda ambil perhatian dan juga anda ambil cakna mengenai keadaan cuaca panas yang boleh merisikokan kesihatan anda, anak-anak anda serta orang di sekeliling anda. Apa kupasannya, Gigi? Dan ini antara beberapa negeri yang mencatat suhu melebihi 35 darjah Celsius dan juga diberi amaran tahap 1, yang mana 7 negeri tersebut ialah Kedah, Kelantan, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak, yang mana Met Malaysia telah pun keluarkan amaran cuaca panas tahap 1, iaitu berjaga-jaga di ke-7 negeri tersebut sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut bermula Khamis. Di Kedah, kawasan yang terlibat ialah Kuala Muda, Padang Terap, Baling, Bandar Baru. Manakala Kelantan ada di Pasir Mas, Perak beberapa daerah Selama, Matang, Larut, Kinta, Hulu Perak, Manjung dan Batang Pinang. Dan juga anda boleh baca artikel ini kerana di Selangor juga melibatkan beberapa kawasan seperti Kuala Selangor, manakala di Negeri Sembilan, Jempol, Sabah, Beaufort dan Kinabatangan, manakala Sarawak melibatkan satu daerah iaitu Mukah. Dan Met Malaysia juga memaklumkan cuaca berkenaan boleh mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius. Panas tu Betul, kalau 37 darjah Celsius lebih daripada 3 hari telah pun dikeluar satu perkeliling mengatakan bagi sekolah-sekolah tidak akan ataupun dihentikan sementara. Betul. Mungkin ditutup sementara, bukan dihentikan, ditutup sementara sekolah sementara cuaca panas beransur pulih ataupun suhunya semakin menurun. Begitu juga kalau kita lihat kepada cuaca panas ini, pastinya memberi kesan bukan saja kepada kesihatan tetapi juga memberi kesan kepada pelbagai lagi sudut. Termasuklah mungkin dari segi pertanian, sebelum ini kita telah bincangkan, begitu juga dengan pengurangan air dan juga pelbagai lagi lah. Dan salah satu cara untuk kita memastikan adanya bekalan air yang mencukupi, turunnya hujan dan sebagainya adalah melalui pembenihan awan. Ini penjelasan daripada menteri yang terlibat, iaitu Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Kata menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad, keperluan operasi pembenihan awan bergantung kepada permohonan yang dilakukan oleh kerajaan negeri sebenarnya. Dan beliau berkata apabila perkara itu dibangkitkan oleh kerajaan negeri, pihaknya akan terus membantu mengikut mekanisme yang ditentukan. Dan katanya untuk proses pembenihan awan ia dilakukan bila ada keperluan. Sebagai contohnya seperti sebelum ini telah dibuat di Pulau Pinang, dan katanya kalau ada keperluan kita akan aturkan kerana ia ada mekanisme yang tertentu. Dan sebelum ini juga kalau kita lihat TUDM dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun menjalankan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan Teluk Bahang serta empangan Teluk Air Hitam di Pulau Pinang, yang melibatkan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara dan juga Kerajaan Pulau Pinang. Yang mana kita tahu empangan-empangan sangat terjejas teruk, terutamanya empangan-empangan di negeri Pulau Pinang itu katanya
sekiranya cuaca panas ini berlarutan untuk satu tempoh masa, ia hanya dapat bertahan selama 40 hari saja. Jadi di sini menuntut kita untuk melakukan pelbagai inisiatif, termasuklah pemberian awan ini sendiri. Kita tidak mahu sehingga kemarau, tiada air, yang mana ini merupakan salah satu cara juga mekanisme bagaimana untuk membanyakkan juga air tadahan di empangan setiap negeri, kerana saya kira semua negeri pun dalam langkah berjaga-jaga untuk melakukan pembenahan awan sekiranya jumlah tadahan air itu ada dilihat berkurangan. Itu apa yang kita pastilah. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak lihat juga ini berkait rapat dengan fenomena El Nino, yang mana kami bawakan satu artikel mempersoalkan adakah anda bersedia menghadapi El Nino ketika ini, dan amaran demi amaran telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan pakar mengenai kesan buruk El Nino sejak kebelakangan ini, dan ia perlu diberikan perhatian serius oleh semua pihak daripada kita. Dan pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah menyatakan Malaysia kini sudah pun terkena tempias angin monsun barat daya yang terhasil daripada tekanan tinggi dari benua Australia. Dan apa yang membimbangkan, fenomena cuaca panas ketika monsun barat daya dijangka bermula Isnin depan akan menjadi lebih buruk dengan risiko kemarau, jerebu serta gelombang haba yang tinggi sekiranya El Nino turut berlaku di negara ini. Dan fenomena tersebut bukan sahaja berisiko berlaku di Malaysia, malah di rantau Asia Tenggara juga. Dan ini pastinya kita perlu ambil sebagai satu langkah berjaga-jaga juga. Apa mungkin kita boleh lakukan, terutamanya untuk memastikan bekalan air itu cukup ketika musim panas, dan juga kita sebagai individu juga bagaimana kita boleh lakukan untuk menjaga diri sendiri, bagaimana kita nak terhindar daripada dehidrasi. Betul. Dan selain daripada itu juga, kalau kita lihat bagi pelajar-pelajar sekolah, walaupun dengan cuaca panas ini, sekarang ada juga yang mengatakan ataupun sekarang ni masih lagi terpakai di mana mereka perlu memakai uniform sekolah. Kita tahu pakai uniform sekolah ni panas sebenarnya. Buatnya jenis kain yang bukan cotton dan sebagainya. Dan ini satu mungkin kelonggaran diberikan. Tapi ini baru saja di Johor, belum lagi di seluruh negara. Dan kita juga mengharapkan agar ia diperluaskan di seluruh negara. Dengan pemakaian baju sukan ini, sedikit sebanyak boleh membantu mereka lah dari sudut kita dapat saksikan dari sudut untuk mengurangkan kesan bahang atau kesan panas itu sendiri. Dan kalau kita lihat di Johor Bahru sebenarnya, Johor membenarkan murid sekolah agama di negeri itu untuk memakai pakaian sukan atau pakaian bersesuaian ekoran keadaan cuaca panas pada ketika ini. Dan katanya pemakluman itu telah dikeluarkan menerusi satu perkeliling baru-baru ini. Dan katanya kita menggunakan kaedah seperti yang dilaksanakan KPM, murid juga boleh memakai pakaian sukan sekolah kebangsaan kerana kita faham sekolah agama tidak banyak pilihan pakaian sukan. Ini satu langkah proaktif yang sangat baik sekali untuk kita memastikan murid ini dalam keadaan selesa dan juga kurangkan dari segi risiko bahang dan sebagainya. Sebenarnya seluruh negara pun telah pun dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membenarkan semua pelajar-pelajar ini memakai pakaian sukan. Itu pun telah pun dikeluarkan arahan itu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun kita tahu di sekolah agama ni Hafizi, pakaian itu mungkin lebih ada, kalau pakai wanita tu mungkin memilih untuk pakai tudung lebih labuh kan. Kalau lelakinya mungkin berpakaian baju Melayu setiap hari. Itu juga rasanya panas juga kan. Tapi apa pun telah pun diberikan kelonggaran ini, dan kita harapkan ia diterima ataupun diguna pakai di semua sekolah agama, kerana ini lebih memudahkan pelajar. Kita tahulah dekat sekolah tu tak ada aircon kan, masing-masing kelas pun pakai kipas. Tak tahu pula keadaan sekolah pula, kita tak sure juga mana-mana sekolah juga ada kadang kipas pun tak boleh digunakan. Itu juga akan memberi kesan. Di sinilah sebenarnya saya kira peranan saya kira guru-guru di sekolah juga perlu dimantapkan juga, bagaimana sebenarnya ketika musim panas sama-sama guru menjaga pelajar dan sama-sama sekolah menjaga kaki tangan guru, kaki tangan di sekolah itu supaya kita terhindar daripada kesan daripada haba panas ketika ini. Ya, betul. Itu sedikitlah cerita mengenai cuaca panas yang melampau. Jadi kami memohon kepada anda semua untuk sentiasa prihatin dan juga sentiasa tahu mengenai keadaan cuaca pada ketika ini untuk kita kurangkan risiko kepada kesihatan diri anda juga. Dan kita lihat juga cerita mengenai politik dalam negara kita ini. Ini cerita yang hangat juga diperkatakan sejak 2 menjak ini, melihat kepada beberapa lantikan politik
oleh kerajaan pada ketika ini, termasuklah di GLC dan juga di Badan Berkanun. Ini kenyataan daripada Bersih yang saya kira amat baik sekali dikeluarkan, di mana lantikan GLC dan juga Badan Berkanun kata Bersih henti amanah lapuk biayai operasi parti dan juga ganjaran pemimpin ini. Kata Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Bersih sendiri menggesa Kerajaan Madani agar menamatkan amanah lapuk membiayai operasi parti dan memberi ganjaran kepada pimpinan parti melalui jawatan lumayan di syarikat berkaitan dengan GLC dan juga Badan Berkanun. Kata Bersih, kerajaan seharusnya membentuk sistem pendanaan awam parti politik yang demokratik, adil dan beraccountability berdasarkan keperluan parti kerajaan serta pembangkang. Katanya pendirian Bersih bahawa wakil rakyat tidak boleh dilantik ke dalam GLC kerana mereka dilantik untuk menjadi penggubal undang-undang dan berkhidmat di kawasan mereka. Memandangkan mustahak untuk memastikan lembaga berkanun menjalankan dasar kerajaan adalah munasabah setiap kerajaan melantik mereka yang diyakini dan selari dengan hal tuju dasar kerajaan. Ini susulan daripada beberapa lantikan politik sebelum ini. Kalau kita lihat, telah pun mencetuskan pelbagai kata-kata di media sosial. Sebelum ini katanya menjanjikan tidak ada lantikan politik, akhirnya ingkar dan juga telah pun melantik mereka-mereka ini dalam Badan Berkanun dan juga GLC. Ini sebenarnya susulan daripada saya kira pelantikan Datuk Mahfuz Omar yang mana bekas ahli Parlimen Pokok Sena yang telah pun dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP bermula 15 Mei nanti, dan Menteri Pertanian, manakala Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Mat Sabu telah pun mengumumkan pelantikan Mahfuz itu menerusi kenyataan media pada Rabu sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat apa yang dikatakan oleh Mak Sabu sendiri susulan daripada pelantikan ini, yang mana kita lihat Muhammad Sabu mempertahankan lantikan 5 pengerusi Badan Berkanun yang telah pun dilakukan. Ya, dan juga apa yang diperincikan lagi oleh Datuk Seri Muhammad Sabu ni adalah pemilihan itu dibuat bukanlah atas kapasiti politik tetapi berdasarkan perbincangan bersama kepimpinan tertinggi katanya. Dan selain itu katanya mereka yang dilantik hanya memperkongsikan mesyuarat dan ada pakar yang akan bertindak sebagai penasihat, dan pemilihan itu dibuat selepas melihat reputasi dan juga pembabitan mereka terbabit dalam masyarakat. Jawatan mereka hanya pengurusi, di bawah ada pakarnya. Namun ramai juga yang menyatakan kalau begitu, kalau di bawah ada pakar dan sebagainya, mengapa perlu diletakkan orang politik ini? Kerana gaji mereka ni kita tahulah puluhan-puluhan ribu terpaksa dikeluarkan oleh GLC dan juga Badan Berkanun ini. Mungkin boleh kita salurkan kepada hal-hal untuk kita memastikan kebajikan pekerja dan sebagainya. Tidaklah kita melantik kepada orang politik ini. Sebenarnya perkara ini telah pun diperbincangkan, diperdebatkan, dan kita banyak kali di Astro Awani berdiskusi berkenaan dengan lantikan GLC, lantikan politik dan sebagainya. Namun adakah ini kita nak kaitkan dengan budaya? Itu sebenarnya perlu dijawab. Persoalan itu perlu dijawab dan dia memerlukan iktizam politik juga untuk kita merubah sesuatu perkara itu. Tapi kalau kita nak ikut rekod ketika ini, antara yang dilantik adalah pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, pengerusi LPP tadi Datuk Mahfuz Omar, pengerusi Pharma Aminuddin Zulkifli, pengerusi Mardi Dr. Azman Ismail, pengerusi LPNM Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia Sheikh Umar Bagharib Ali. Itu antara beberapa 5 yang dilantik menganggotai Badan Berkanun Persekutuan. Ya, betul. Kalau saya lihatlah trend-trend sekarang ni, lantikan politik ni sekiranya menteri itu daripada parti A, maka Badan-Badan Berkanun ataupun GLC di bawah kementerian itu juga adalah daripada parti A juga. Sebagai contohnya, banyak kita dah lihat sebelum inilah. Dan satu lagi yang mengejutkan kita juga adalah melihat kepada semalam pengumuman oleh Menteri Pendidikan, Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Seri Khalid Nordin yang melantik ataupun yang telah pun mengumumkan pelantikan naib ketua wanita UMNO Datuk Nurliza Abdul Rahim sebagai pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN yang baru. Dan katanya Nurliza ni diharap dapat menerajui PT-PTN dalam memperkasa fungsi dan peranannya bagi mengurus pembiayaan kewangan dan pinjaman pelajaran pendidikan tinggi dengan strategik, dan beliau mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pembangunan hartanah, pengurusan harta dan dasar perumahan awam merangkumi sektor kerajaan dan juga swasta. Sekiranya ini antara merit yang dipertimbangkan, mempunyai merit ataupun seorang individu itu mempunyai merit,
maka biarlah mereka menjalankan tugas mereka. Dan sekiranya hanya apa yang dikatakan tadi sekadar chair the meeting saja, tetapi tidak memainkan peranan yang penting, maka boleh dilihat semula bagaimana lantikan itu dapat mengubah ataupun dapat transformkan sesebuah organisasi ataupun badan berkanun itu sebenarnya, Jim. Tapi sebenarnya juga dari kalangan mereka juga perlu menjawab persoalan yang dilontarkan oleh rakyat. Tapi apapun ini berita terkini yang kami bawakan mengikut perkembangan politik ketika ini. Tapi kita nak beralih juga satu lagi perkara yang saya kira menarik untuk kita kongsikan sebelum kita berhenti rehat. Ini statistik terbaru jumlah rakyat Malaysia dalam negara kita, yang mana penduduk Malaysia kini mencecah 33.2 juta. Yang mana setakat suku pertama tahun ini, itu jumlahnya menyaksikan ia meningkat 1.6% berbanding tempoh sama tahun lalu, 32.6 juta. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata jumlah itu merangkumi 30.4 juta atau 91.7% warga negara dan 2.8 juta atau 8.3% bukan warga negara. Jadi dia kira semua. Menurutnya kenaikan ini disumbangkan oleh pertambahan semula jadi yang positif bagi warga negara dan juga pertambahan penduduk bukan warga negara. Kalau kita tengok penduduk lelaki meningkat daripada 7.1 juta kepada 17.5 juta. Ini bagi suku tahun pertama 2022. Manakala perempuan 15.5 juta kepada 15.7 juta bagi tempoh yang sama. Lelaki lagi meningkat. Selalu orang kata perempuan lagi ramai kan. Kita keluarkan statistik memang lelaki lagi melebihi perempuan. Ini bukan perlumbaan lelaki atau wanita tahu. Tapi kalau kita lihat kenapa pentingnya untuk kita melihat pertambahan ini ini menunjukkan satu ialah kesuburan itu juga. Betul. Maksudnya dalam masa yang sama juga ada pertambahan itu memberikan satu impak positif juga kepada negara. Ya, betul juga. Kalau kita lihat di negara luar, Jepun sekarang ini dalam keadaan yang mereka risau sebenarnya kerana populasi mereka semakin menurun. Difahamkan mungkin satu keluarga itu hanya melahirkan anak satu ataupun dua orang, ada yang tidak berkahwin dan sebagainya. Kerana untuk menuju kepada sesuatu ataupun negara yang maju, mereka memerlukan pekerja-pekerja yang lebih ramai, dan sekiranya pekerja ini perlu diimport daripada ataupun perlu diambil dari luar negara, pastinya akan makan kos yang tinggi dan juga akan merencatkan dari segi pertumbuhan negara itu sendiri. Begitu juga Korea menghadapi perkara yang sama. Malah Korea juga pelik tahu kalau pergi negara sana, beberapa premis ada meletakkan no children allowed. Jadi mereka ni saya tak tahulah nak kategorikan sebagai tidak mesra kanak-kanak disebabkan itu populasi mereka berkurangan dan sebagainya. Tapi juga dilihat juga tekanan hidup di sana juga bagaimana sebenarnya dekat sana macam Hafizi katalah. Betul. Seperti di Jepun juga tak ramai yang berkahwin. Ada yang berkahwin juga mungkin tidak memilih untuk ada anak dan sebagainya. Kerana mungkin faktor kos sara hidup yang tinggi juga antara perkara yang dipertimbangkan oleh pasangan suami isteri itu sendiri. Okey. Selepas ini banyak lagi cerita-cerita yang kita nak bawakan di laman web kami di extraordinary.com, terutamanya cerita yang tular. Itu juga dengan konsert Coldplay ni kita nak tahu lebih ni. Jadi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ni. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan sedikit perkembangan dari luar negara. Saya kira ini berita juga yang menggemparkan tular di media sosial semalam berkaitan dengan kanak-kanak yang makan kek berisi dadah. Itu antara apa yang dilaporkan dari Vietnam, Hanoi sana, yang mana hospital kanak-kanak Hanoi merawat 3 pesakit bawah umur termasuk seorang budak lelaki berusia 5 tahun selepas termakan kek yang mengandungi dadah. Dalam lapor media tempatan di sana, kesemua kanak-kanak tersebut dibawa ke hospital dalam keadaan khayal. Sangat kesian kalau kita lihat perkara ini berlaku. Tapi apa yang dikatakan oleh pengarah Jabatan Kecemasan di sana, pihaknya mengesyaki kesemua mangsa ambil makanan mengandungi bahan terlarang itu berdasarkan simptom serta keterangan daripada keluarga masing-masing. Ya, pihaknya diberitahu bahawa ketiga mangsa memakan kek coklat yang diberikan jirannya, bukan beli, maknanya jirannya sendiri yang bagi. Dan ketiga kanak-kanak tersebut kini stabil dan telah pun melaporkan perkara itu kepada pihak polis, dan polis menasihati orang ramai di Hanoi supaya berhati-hati ketika mengambil makanan yang dibeli daripada penjaja jalanan kerana terdapat beberapa kes makanan yang dijual
mengandungi dadah. Kalau di negara jiran kita yang telah pun membenarkan penjualan cannabis ataupun ganja, sebenarnya memasukkan ganja dalam makanan ataupun minuman ni dah menjadi satu perkara yang normal untuk negara-negara yang membenarkanlah penggunaan sebagai untuk rekreasi. Kalau di Eropah sana ada yang letak dalam kek yang dipanggil sebagai space cake, letak dalam kek coklat, letaknya dalam tu juga ada ganja, ada persentage-persentage-nya. Ini sebagai alternatif untuk mereka selain pada menghisap, ia juga boleh makan, jadi mereka akan high dan sebagainya. Jadi di Malaysia memang kita tidak membenarkan langsung penggunaan ganja ini. Jadi berhati-hati sekiranya anda mungkin pergi luar negara, beli, nak bawa masuk negara kita, nanti anda akan ditahan kerana anda membawa dadah. Tapi dalam masa yang sama juga kita tidak pasti jenis dadah yang dibawa ataupun terkandung dalam kek tersebut, tapi ini merupakan satu pelakuan menganiaya juga dan berhati-hati. Perlu berhati-hati kerana mungkin memberi kesan kepada kanak-kanak tubuh badan mereka. Okey, baik, seterusnya kita nak beralih kepada satu berita yang saya kira ini satu perkara ataupun perkembangan yang mengejutkan kerana negara ini tidak pernah memohon maaf. Buat pertama kalinya Israel memohon maaf atas kematian wartawan Shirin Abu Akleh yang merupakan orang Palestin berwarga negara Amerika. Angkatan Pertahanan Israel IDF mohon maaf di atas kematian wartawan Al Jazeera Shirin Abu Akleh, iaitu setelah genap setahun kematiannya selepas peluru menembusi belakang kepalanya ketika mengadakan liputan penguasaan tentera Israel di Jenin, Tebing Barat. Ini merupakan permohonan maaf yang pertama kali dibuat oleh IDF di atas kejadian pembunuhan wartawan ternama itu, sambil mengakui terdapat kemungkinan besar Shirin ditembak oleh tentera Israel. Betul. Akhirnya Israel mengakui, dan kita tahu bagaimana kejamnya rejim Israel ini, tidak kira orang awam ke, kanak-kanak ke, wanita ke, orang tua ke, malah wartawan sendiri sebenarnya tidak selamat untuk berada di kawasan-kawasan berkenaan, walaupun kadang-kadang kita sebagai media ni dah terpampang ditulis media dan sebagainya, tapi turut diendahkan ini melihat kepada kekejaman, betapa kejamnya rejim Israel ini sebenarnya. Dan permohonan maaf itu sebenarnya dilakukan oleh jurucakap IDF Daniel Hagari dalam satu wawancara bersama dengan hos CNN Eleni Glokos dalam program Connect the World yang disiarkan pada Khamis. Katanya ini baik-baik yang dikatakan, saya fikir ini adalah kesempatan terbaik untuk saya menyatakan bahawa kami sangat kesal dengan kematian Shirin Abu Akleh, dan Shirin merupakan wartawan yang sangat terkenal. Beliau akui di Israel kami menghargai demokrasi, katanya, dan dalam sebuah demokrasi kami melihat betapa tingginya nilai kewartawanan dan kebebasan media. Sebenarnya Shirin merupakan juga wartawan Al Jazeera bersama wartawan yang lain sedang berdiri di pintu masuk kamp pelarian di Jenin, dan kesemua wartawan yang berada di situ sedang mengadakan liputan serangan tentera rejim Israel mengenakan jaket vest biru, iaitu pengenalan diri mereka sebagai media. Di sini betul. Sebenarnya kita perlu lihat bagaimana rasa hormat, respek itu perlu diberikan kepada media, perlu dipertingkatkan, terutama sekali di kawasan-kawasan yang konflik begini. War zone ini semua. Okey, dan juga kita dah pun janjikan sebentar tadi, kita nak melihat ataupun kita nak membawa satu laporan mengenai konsert sulung Coldplay dalam negara kita. Mungkin kita dapat rollkan ini daripada laman Twitter kita ambil, di mana tiket Coldplay telah pun dijual, telah pun diumumkan harga-harganya dan akan dijual. Harganya mula tular bermula pada 16 Mei ini, iaitu melibatkan kepada CIMB Bank card holder, dan bagi mereka yang tidak ada CIMB Bank, mereka boleh membeli mulai 17 hari bulan. Dan di mana kalau kita lihat harga tiketnya, mungkin kita dapat paparkan dari tweet tiketnya dari Live Nation Malaysia. Ya, ada gambar tu. Ya, ini dia. Harga tiket telah pun tular, telah pun dimaklumkan oleh mereka. Harga yang paling mahal adalah RM3,088 ringgit. Terima kasih, iaitu Fizi. Ultimate Experience. Terima kasih, saya akan tanya jawab dalam mimpi. Dan juga paling murah kita boleh dapat adalah di kategori 7, iaitu semurah RM228. Jadi dah boleh prepare lah duit berapa banyak semua. Kalau boleh kita beli dengan kawan secara bundle, senang. Boleh kita enjoy dengan kawan sebenarnya. Look at the stars. Kan?
Look how they shine for you. Betul. Terus kan. Okey, kita dah nak kena hafal dah ni lagu Coldplay ni sebab Hafizi memang nak belanja saya yang paling mahal sekali kan. Boleh, 3,000 lebih. Boleh. Tapi anda boleh lihat ada satu lagi tweet saya kira yang viral semalam menarik juga. sekali yang mana individu ini bagi tips dekat mana ataupun saya kira seat mana yang paling terbaik sekali kalau anda nak beli tiket Coldplay. Telah diletak kat situ. Cat 5 section 110 section 207. Anda boleh bacalah, study sendirilah. Elakkan dari beli. Elak daripada beli. Menarik Seat sekali itu. tips macam ni kan. Sebabnya saya tengok ni dah dapat 2.5 juta penonton. Wow. Ataupun orang dah view dia punya tweet ni sebanyak 2.5 juta. Jadi sangat bermanfaatlah tips-tips yang dikongsikan. Mesti dah ada orang oleh screenshot individu. ni, dah bagi dalam grup ni. Masing-masing kan? semua dah favourite dah. Okey, dekat dah study Twitter. mana satu jangan beli Okey, ringkas saja. Sebenarnya Coldplay ini bukan saja datang ke dalam negara kita ni, bukan saja untuk menyampaikan lagu dan juga untuk membuat persembahan. Tapi sebelum ini juga Coldplay ini telah pun datang ke negara kita melalui inisiatifnya sendiri. Itu inisiatif untuk mengindahkan alam semula jadi kita, iaitu melihat kepada pembersihan Sungai Kelang. Ini anda dapat saksikan Interceptor 005 tajaan Coldplay mula beroperasi bersihkan Sungai Kelang sejak daripada dulu lagi. Jadi anda boleh baca perincian lanjut di laman web kami di astroawani.com. Baik, saya kira itu saja kita dapat rangkumkan pada jam 7.30 pagi ini. Anda boleh pergi ke astroawani.com. Dengan itu sekian saja, saya Jijik Ahmad. Saya Hafiz Rosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.